Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berjumpa di dalam sebuah rancangan memasak Dapur Rezeki Berkongsi Berbagi. Di dalam rancangan ini, kita akan bersama dengan tetamu berkongsi masakan dari rumah. Untuk itu, mari kita berkenalan siapakah tetamu kita pada minggu ini. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fauzana binti Haji Sabtu, berasal dari Kampung Katimahar dan sekarang menetap di Kampung Jerudong bersama suami. Pendapat saya mengenai masak sendiri di rumah ini sebenarnya kalau akan dihuraikan satu persatu memang banyak banyak kebaikan, banyak manfaat untuk kita ni sendiri dan juga untuk ahli keluarga kita ni. Baiklah, tanpa membuang masa, apakah menu pertama yang akan dikongsikan? Menu pertama ataupun resepi pertama yang ingin saya kongsi adalah ayam goreng kampung style. Maksudnya ayam goreng dimasak ataupun masak cara kampung. Perkongsian resepi masakan Melayu iaitu ayam goreng kampung style. Bahan-bahan yang diperlukan adalah seperti bahan untuk dikisar, bawang merah, bawang putih, kunyit, halia, lengkuas dan serai. Bahan-bahan ini dikisar halus dan kemudian diketepikan. Boleh disimpan di dalam peti sejuk dan tahan dalam beberapa bulan. Kemudian kita perapkan ayam bersama dengan bahan kisar tadi. Sukatan bahan kisar mengikut banyaknya kuantiti ayam bis kita. Pastikan semua ayam disaluti dan diperap dengan bahan kisar tadi selama 30 minit ataupun lebih. Kemudian kita masukkan bahan perisa, chicken stock ataupun garam mengikut keperluan ataupun selera bis kita masing-masing. Pastikan ayam bis kita disalut ataupun digaul rata dengan bahan perapan tadi. Kemudian kita tutupkan ayam dan perap selama 1 jam. Inilah hasil ayam yang sudah diperap tadi. Cara untuk goreng ayam, kita panaskan minyak. Minyaknya perlu banyak. Pastikan ia panas, kemudian kita masukkan semua ayam yang sudah diperap tadi. Semasa kita menggoreng, kita boleh memusing-musing ayam ataupun kita belek-belek ayam itu untuk memastikan rempahnya indah hangus dan kecilkan api. Ayam gorengan ini boleh dimasak dengan garing ataupun kurang garing mengikut kesukaan bis kita sendiri. Jangan biarkan rempah ataupun ayam hangus. Setelah ayam nampak berwarna kuning-kuningan atau kemerah-merahan, bis kita boleh tutup api dan
boleh simpan di tempat yang disediakan. Ayam yang diangkat tadi boleh disimpan di dalam bekas ataupun penapis supaya ayam tidak mengandungi banyak minyak dan kelihatan sedikit garing. Dah siap ayam goreng kampung style, nyaman dimakan dengan nasi lemak ataupun nasi putih ataupun nasi pandan, mengikut selera bis kita masing-masing. Selamat mencoba ayam goreng kampung style, masak secara kampung. Nampak sedap dan menyelerakan. Pastikan penonton di rumah akan mencuba membuat menu tadi. Baiklah, apakah pula menu kedua yang akan dikongsikan? Untuk resepi kedua, saya kongsikan dengan bis kita semua. Kita ni masak udang galah masak lemak gulai kunyit. Panjang kan namanya? Okey, sebenarnya ada cerita di sebalik masakan udang galah ni. Dari mana saya dapat idea? Disebabkan juga saya suka makan daun kunyit, ulam daun kunyit. Udang galah masak lemak gulai kunyit. Bahan-bahannya ialah bawang merah, bawang putih, kunyit, lengkuas, halia, serai, lada kering. Semua bahan yang disebutkan tadi adalah untuk bahan tumis kita ni. Bis kita campur dan kemudian kisar. Bahan tumisan yang diperlukan seterusnya adalah kunyit hidup yang dikisar. Kita asingkan kunyit yang sudah dikisar dan jangan dicampur dengan bahan kisaran yang awal tadi. Untuk perisa, saya menggunakan secukup rasa dan sedikit gula, asam kulit, daun kunyit muda, dan udang galah yang sudah dibersihkan. Cara saya membersihkan udang galah, saya akan memotong bahagian tajam yang ada di kepala dan juga di ekor. Saya juga akan membersihkan di bahagian kaki, tapi terpulang arah pilihan bis kita masing-masing. Benda tajam ini saya akan potong supaya nanti kalau kanak-kanak makan tidak membahayakan bis dorang ataupun terluka jari-jari kita ni. Jangan lupa memotong bahagian ekornya juga. Lepas tu kita sediakan daun kunyit muda. Bis kita hiris mengikut saiz yang bis kita inginkan. Di sini saya hiris dengan sederhana lebar dan kemudian dicincang.
Bis kita panaskan minyak dan kemudian tumis bahan kisar yang bis kita sediakan awal tadi. Tumis sehingga pecah minyak dan naik bau. Seterusnya kita masukkan kunyit kisar yang sudah diasingkan tadi. Kuantiti kisaran kunyit lebih banyak dari bahan tumis yang awal kita masukkan tadi. Tumis bahan sehingga pecah minyak dan naik bau. Apa yang saya ketahui, semakin lama bis kita menumis semakin bagus dalam masakan. Untuk menghindarkan dari cepat basinya orang kita ni dari cepat pangas. Bis kita boleh menambah air jika tumisan nampak kering. Seterusnya, kita masukkan serai 1 ataupun 2 batang mengikut selera bis kita. Masukkan asam kulit dan bis kita juga boleh menggantikannya dengan air asam jawa. Setelah tumisan masak, bis kita boleh masukkan udang galah yang sudah dibersihkan tadi. Untuk masak udang tidak perlu mengambil masa yang lama, hanya 10 hingga ke 15 minit sahaja. Untuk perisa, saya memilih menggunakan secukup rasa. Bis kita boleh menggantikannya dengan garam mengikut selera bis kita. Kemudian kita tambah sedikit air agar masakan kita ni indah kering. Saya tambahkan sedikit sahaja gula untuk mengambil manisnya. Kemudian masukkan daun kunyit yang dihiris tadi. Kita gaul perlahan dan jangan biarkan sampai daun layu. Untuk mengambil rasa lemak, kita masukkan santan. Saya menggunakan santan kotak, tapi santan asli lebih diutamakan dan lebih bagus untuk masak udang galah kalian. Sekarang, udang galah kita ni sudah pun siap dan sedia untuk dihidangkan. Semoga mendapat banyak manfaat dalam perkongsian masakan udang galah masak lemak gulai kunyit. Selamat mencoba. Terima kasih. Wah, menu kedua juga begitu melelahkan. Selain daripada menu utama, tetamu kita juga akan mengongsikan hidangan pencuci mulut ataupun desserts. Jadi, boleh kongsikan bersama? Menu ataupun resepi seterusnya adalah menyediakan hidangan pencuci mulut iaitu pancake. Masak pancake dengan cara yang paling mudah hanya menggunakan 4 bahan sahaja. Resepi pancake segera. Bahan-bahannya ialah tepung biasa 1 cawan. Bis kita boleh menggunakan sukatan gelas yang disediakan. Telur 1 biji. Susu pekat manis setengah cawan. Mentega 1 sudu dicairkan.
air setengah cawan. Inilah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pancake segera. Mula-mula kita masukkan tepung biasa, masukkan telur, susu pekat manis, satu sudu mentega yang dicairkan. Biarkan semua bahan di dalam tepung tersebut, kemudian kita ulikan atau kita gaul sebati sehingga ia menjadi seperti dough. Mula-mula memang terasa liat, tetapi kita teruskan saja menggaulnya sehingga sebati dan semua bahan bercampur. Setelah adunan nampak seperti dough, kita boleh menambah dengan air setengah cawan. Kemudian kita gaul lagi sehingga sebati. Untuk memudahkan adunan sebati, kita boleh menggunakan alat pembancuh. Cara membancuh adunan ini, kita harus teruskan tanpa berhenti. Gaul dengan sederhana perlahan sahaja. Kita pastikan ianya tidak terlalu cair dan tidak terlalu pelikat. Untuk mengetahui adunan kita sudah sebati dan siap untuk dimasak, kita boleh mencuba untuk memusing-musingkan secara bulatan mangkuk tersebut dan melihat tekstur tidak pelikat dan tidak juga cair. Sediakan botol kosong yang mempunyai tudung ataupun lid berlubang ataupun yang ada cecorong. Masukkan adunan ke dalam jug supaya senang untuk kita menuang ke dalam botol tersebut. Tuangkan sehingga botol penuh mengikut sukatan yang diinginkan. Kita tutup dengan kencang dengan penutup lid. Cara masak, kita ambil sedikit minyak kemudian palitkan ke atas frying pan non-stick. Picitkan botol yang berisi adunan tadi perlahan-lahan. Jangan risau, adunan kita akan sendirinya membulat. Kita boleh berhenti memicik mengikut saiz yang kita inginkan. Pancake boleh diterbalikkan apabila kita sudah nampak seperti berlubang-lubang. Itu jua menandakan bahawa adunan kita adalah tepat. Nampaknya pancake saya sudah pun masak. Lebihan adunan pancake tadi bolehlah simpan di dalam peti sejuk dan digunakan di lain hari ataupun esok hari semasa sarapan ataupun ketika minum petang. Untuk menambahkan kesedapan pancake segera, kita boleh menuangkannya dengan sirap madu ataupun sirap maple.
Selamat mencoba dan terima kasih. Pancake segera dari saya. Ketiga-tiga menu sudah pun selesai. Semoga selepas ini penonton di rumah akan mencuba menu-menu tadi. Baiklah, ada satu lagi yang tetamu kita akan kongsikan iaitu tips dapur rezeki. Saya akan berkongsi dengan Auda tips di dapur. Tapi Auda perlu tahu saya bukan pakar dalam bidang ini, okey? Hanya sekadar berkongsi tips yang berguna buat Auda semua. Sekarang kita saksikan perkongsian saya di dapur dengan menggunakan sesaban atau cutting board. Apabila Auda ingin memotong lada ataupun buah dengan hirisan kecil tapi inginkan masa yang cepat. Kadang-kadang apabila Auda menuang ke dalam mangkuk yang kecil, terdapat lebihan potongan gugur dari sesaban. Ianya nampak tidak kemas dan perlu dibersihkan. Baiklah, saya akan berkongsi dengan Auda tips mengatasi masalah ini dengan membuat pekerjaan Auda lebih nampak kemas dan bersih selesai menghiris potongan lada ataupun buah dengan menggunakan sesaban yang terdapat handle berlubang. Kemudian kita halakan lubang sesaban ke atas mangkuk yang kecil. Kita tuangkan hirisan tadi secara perlahan. Kita akan nampak tiada potongan yang gugur, nampak kemas dan bersih kan? Sekian, itu saja perkongsian dari saya. Terima kasih dan selamat mencoba. Terima kasih juga buat Iza dan penonton di rumah. Semoga mendapat sedikit sebanyak ilmu masakan yang dikongsikan. Itulah tadi kita telah menyaksikan 3 menu yang telah dikongsikan. Bagi sesiapa yang tidak sempat untuk mencatat bahan-bahan tersebut, bolehlah ikuti Instagram kami @unitrealitytv.rtv. Kita berjumpa lagi di minggu hadapan bersama tetamu yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.